Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nazri Kahar dalam siaran Agenda Awani Khas yang kami rakamkan sempena persidangan transformasi perundangan berhubung dengan keselamatan dan juga hak asasi anjuran Jabatan Peguam Negara Malaysia, Razak School of Government dan juga Institut Terjemahan dan Buku Malaysia. Jadi kami amat berbangga untuk bersama dengan Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, Penasihat Undang-Undang Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan juga Ketua Kluster Governance Perundangan dan juga tentang pengurusan awam Majlis Profesor Negara. Jadi terima kasih kepada Prof atas masa yang diberikan. Agak tight juga, baru penat tadi bersyarah di bawah sana. Mungkin Prof melihat, saya menumpukan topik kita pada petang ini, pada malam ini tentang aktivisme mahasiswa, kerana ini sesuai dengan sebahagian daripada transformasi politik yang dibawakan oleh kerajaan tentang bagaimana membawa mahasiswa ke hadapan. Kerana kita tahu sebelum ini pelbagai persepsi mengatakan bahawa tangan mahasiswa, tangan warga kampus termasuk para akademiknya terikat banyak dengan pindaan, dengan adanya undang-undang seperti AUKU dan sebagainya. Jadi mereka berasa amat tertekan dengan berbagai undang-undang yang diberikan ke atas mereka. Tetapi dengan pindaan AUKU 2011 ini menunjukkan bahawa keadaan sudah berubah. Dan kita lihat universiti sebagai satu orang kata ekosistem akademia, di situ di mana kita membina jati diri warga kita, warga orang muda kita dalam bentuk masa depan negara yang lebih hebat. Bagaimana doktor melihat, Prof melihat, adakah ini sebagai satu loncatan di mana pengiktirafan kita negara terhadap peranan orang muda? Kerana kita tahu bila bercerita tentang orang muda, mereka berada di institusi pengajian tinggi dan sebagainya. Jadi pengiktirafan orang muda dengan membenarkan mereka berpartisipasi dalam hal-hal demokrasi negara untuk melihat potensi yang ada di dalam diri mereka sebagai pemimpin masa depan, dan itu pun sudah ditunjukkan oleh rekod-rekod sebelum ini, Prof. Wadah mahasiswa adalah satu wadah idealisme. Kalau kita lihat pandangan-pandangan ahli psikologi menganggap bahawa terlalu banyak energi dalam orang muda. Dan apabila banyak energi itu perlu disalurkan. Dan di sini mahasiswa di universiti mempunyai idealisme mereka sendiri. Dan mereka melihat semua perkara itu perlu mempunyai perlu mencapai tahap terbaik. Dalam soal ini saya hidup di dalam universiti pada zaman AUKU. Zaman AUKU di mana saya pun begitu ya. Maksudnya zaman di mana aktivisme itu telah dikatakan sangat rendah, dalam tahap yang sangat rendah. Disebabkan 1971 AUKU dibuat di Parlimen, kemudian 1975 berlaku pindaan yang lebih ketat, melarang mahasiswa menjadi ahli politik, ahli parti politik ataupun melibatkan diri dalam politik dan sebagainya. Kalau dulu sebelum pindaan 1975 mereka boleh menjadi ahli politik, tapi pindaan 1975 melarang mereka menjadi ahli politik dan mereka tidak boleh memaparkan apa-apa pandangan mereka secara umum di luar daripada kampus. Walaupun tiada halangan untuk mereka meluahkan wadah mereka itu dalam senario akademik, seminar, conference yang berkaitan dengan penyelidikan, pelajaran dan sebagainya. Jadi saya lihat bahawa lonjakan ini adalah lonjakan yang amat signifikan. Tadi ada satu soalan daripada salah seorang peserta mengatakan, adakah pindaan AUKU 2012 sebenarnya dia bermula 2011 tapi telah dimuktamadkan 2012. Adalah satu sebahagian daripada proses transformasi kerajaan ataupun ia berlaku atas desakan dari sejak 1971. Saya kata itu pulang kepada tafsiran masing-masing, sebab saya anggap bahawa desakan itu telah wujud sejak 1971. Apabila AUKU itu dibuat situ, telah berlaku desakan untuk menghapuskan AUKU. Apatah lagi apabila pindaan 1970 ini bermakna banyak lagi kekuatan untuk meminta supaya AUKU itu dibubarkan ataupun dipinda untuk meringankan lagi kawalannya. Dan saya ingat bahawa proses ini adalah proses semula jadi. Kerana perkara yang kita lihat ISA daripada ada kepada tiada. Kita lihat bahawa perhimpunan daripada dilarang di bawah Akta Polis dibenarkan di bawah Akta Perhimpunan Aman. Kita lihat bahawa banyak lagi undang-undang yang akan datang akan diubah, dan AUKU adalah sebahagian daripada undang untuk merealisasikan proses transformasi. Akhirnya Dr. Prof melihat adakah dengan pindaan ini transformasi
yang agresif ini dilakukan untuk kita melihat pengiktirafan dan juga penafsiran terhadap peranan mahasiswa di kampus, kerana kita tahu kita bergerak sebagai sebuah negara maju menjelang 2020, ekonomi berasaskan pengetahuan dan kita tidak orang kata pun perlu menoleh ke belakang, kerana kita lihat dalam era globalisasi dengan ledakan maklumat dan sebagainya, maklumat di hujung jari, berita boleh sampai dalam masa real time dan sebagainya. Ini memberi satu ekosistem yang benar-benar berbeza bagaimana kita berhadapan dengan idealisme orang muda. Pandangan Prof? Saya rasa betul, saya setuju dengan saudara. Pertama sebab walaupun aku itu mengekang kebebasan mahasiswa berpolitik, kebebasan mahasiswa melakukan aktivisme di luar kampus dan juga di dalam kampus, tetapi dengan ledakan media ataupun social media, maka battle atau perjuangan itu telah berpindah daripada realiti kepada alam maya, dalam alam maya. Di mana kita lihat banyak blog, website dan juga dalam bentuk lain, Twitter, dalam bentuk dalam Facebook, dan yang memaparkan wadah-wadah mereka. Kita lihat banyak website tentang persatuan-persatuan mahasiswa yang tidak didaftarkan misalnya, sebagai contoh, tapi mereka menerangkan atau cuba mengajak rakyat secara keseluruhannya, tidak kira masa atau tidak, untuk berjuang sama-sama untuk mengekalkan apa-apa isu yang mereka anggap bahawa penting pada masa depan negara. Dan saya rasa yang soalan tadi ialah adakah satu pengiktirafan kepada peranan mahasiswa. Saya rasa memang memang satu pengiktirafan bahawa mahasiswa itu mempunyai peranan yang amat penting dalam pembangunan negara. Mereka adalah leaders of the future. So mereka perlu diberi ruang sepenuhnya untuk mereka nurture ataupun menambah baik ilmu mereka dari segi leadership, dari segi kepimpinan, juga dari segi cara mereka berbahas dan sebagainya. Dan ini adalah satu ruang yang sangat luas. Dan apabila mereka dibenarkan berpolitik di luar, maka mereka boleh melakukan apa saja. Dan seperti yang kita tahu bahawa ada ura-ura hendak mereka untuk bertanding dalam pilihan raya akan datang. Dan itu satu kawasan yang saya rasa amat baik dan amat interesting sekali. Empowerment ataupun penghaupayaan, saya kutip ataupun petik frasa yang sering kali diungkapkan oleh Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Saifuddin Abdullah. Bagaimana penghaupayaan ini perlu diambil peluang oleh para pelajar kita, kerana kita tahu apabila peluang sudah disediakan, platform sudah terbuka, orang kata pun dunia akademia semakin plural sifatnya dan dinamik sentiasa berada di hadapan. Bagaimana hari ini kita akan melihat sumbangan mahasiswa lebih banyak signifikan dalam konteks mencipta tamadun, mencipta inovasi dan juga kreativiti, kerana kita tahu dalam hal ini mahasiswa perlu mengambil peluang, kerana jika kita tidak mencipta sejarah, bagaimana masa depan kita perlu kita bentuk dalam kerangka yang kita inginkan. Jadi kita nak dapatkan pandangan Prof, kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami. Kami masih bersama Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Mungkin Prof melihat selepas pindahan AUKU dan juga banyak lagi akan berlaku lah selepas ini, perkara-perkara yang undang-undang yang sedang dikaji oleh KPT dan sebagainya, untuk memberi lebih ruang penghaupayaan yang lebih hebat kepada mahasiswa kita, anak-anak muda kita di kampus, untuk lebih kreatif dan juga inovatif. Kerana inilah alat yang paling ampuh untuk kita bergerak ke hadapan. Jika rakan-rakan kita di kampus tidak mencipta sesuatu, tidak mencipta tamadun, kerana kita tahu kita menjadi kataupun bangsa yang selalu mengikut, mencipla ataupun meniru cara orang lain, barulah kita nak menjadi sebuah negara maju. Tetapi demand ataupun needs dalam konteks negara yang kita inginkan pada 2020 bukan ke arah itu. Kita perlu mencipta sesuatu, Prof. Kita perlu lihat kembali maksud aktivisme itu sendiri. Saya paparkan dalam kertas kerja saya tadi bahawa aktivisme itu dimasukkan dengan perjuangan dalam bentuk memberi pandangan, memberi wawasan, sehingga pada peringkat melakukan demonstrasi ataupun melakukan protes.
Tapi kalau kita lihat bahawa aktivisme itu hanya tertumpu terfokus kepada isu politik atau isu ekonomi dan sosial, maka itu terlalu sempit. Sebab mungkin tidak semua mahasiswa yang ingin aktif itu mahu menuju ke arah tersebut. Jadi manakah ruang inovasi itu sendiri untuk kepentingan negara kalau semua mahasiswa bertumpu kepada isu-isu politik, sosial dan ekonomi? Siapa pula yang akan berinovasi? Siapa pula akan mereka cipta sesuatu benda yang akan memberi kebahagiaan yang memanjang kepada masyarakat, semua pada masyarakat dan secara membantu pembangunan negara. Jadi situ saya rasa kalau kita cuba memberi definisi baru kepada aktivisme. Kita masukkan elemen inovasi, kita masukkan elemen konstruktif, kita masukkan elemen universality, kita masukkan elemen engagement. Maka saya rasa ia boleh dipaparkan dengan cara lebih positif. Sebab isu demonstrasi jalanan misalnya yang disertai oleh mahasiswa dianggap sebagai satu benda yang memaparkan aktivisme. Sebahagian. Sebahagian. Itu satu pandangan. Itu tidak salah juga. Tidak salah juga. Tapi dari satu pandangan yang lain, itu tidak membawa kepada perkara yang baik pada masa depan. Kerana ia tidak memberi satu wadah yang memaparkan peranan seorang mahasiswa itu sendiri. Kerana mana inovasinya, mana reka ciptanya, mana pandangannya tentang isu-isu sosial, isu politik dan isu ekonomi yang lebih konstruktif, yang dapat membantu negara misalnya secara keseluruhan. Apabila kita bercerita tentang mahasiswa, kita sering menjuruskan mahasiswa mereka yang berada di bawah kataupun siswazah, pra-siswazah. Sedangkan mahasiswa itu lebih besar mereka yang sedang berada dalam konteks pasca siswazah, yang sudah bekerja, ambil part time, hujung minggu datang ke kampus belajar ataupun secara online dan sebagainya, itu pun dipanggil mahasiswa dan sebagainya. Jadi mereka sudah berada dalam konteks industri, dalam masyarakat komuniti, berada dalam badan sivil, badan korporat dan sebagainya. Jadi ramai di kalangan kita sebenarnya tidak tidak boleh dipisahkan dalam konteks aktivisme mahasiswa itu. Jadi dalam konteks hari ini kita menuju ke abad ke-21 yang lebih hebat, dan peranan setiap warga itu orang kata pun dituntut untuk menyumbang dalam setiap apa yang mereka boleh lakukan. Jadi bagaimana Prof melihat kita bergerak ke hadapan dengan transformasi politik ini, pindahan-pindahan undang-undang yang mencengkam kononnya ini mampu membawa satu pengharapan yang lebih besar, kerana kita tahu kita tidak boleh menyisihkan setiap seorang daripada anak muda kita ke belakang. Misalnya mereka, walaupun mereka orang kata pun drop out misalnya, ataupun mereka tidak habis belajar misalnya, ataupun mereka tak habis PhD dan sebagainya, tetapi mereka boleh menyumbang dalam kata pun wilayah atau dalam konteks apa yang mereka boleh sumbangkan. Pindaan 2009 telah menukar tafsir pelajar itu sendiri, itu merangkumi juga pelajar-pelajar postgraduate, pelajar pasca ijazah. Maka mereka juga sekarang ini dalam rangkuman budaya atau rangkuman kampus itu sendiri sebagai pelajar. Mereka boleh bertanding, mereka boleh mengundi dan sebagainya. Tapi peranan mereka dianggap sebagai tidak begitu signifikan kerana mereka lebih bertumpu kepada research, kepada inovasi dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh mengenepikan mereka kerana peranan mereka ada. Tapi kalau kita biarkan hanya mereka melakukan inovasi, melakukan reka cipta sebagainya, bagaimana pula yang majoriti pelajar-pelajar itu pelajar-pelajar undergraduates? Kenapa mereka tidak juga sebahagian daripada budaya tersebut? Kenapa mereka hanya boleh beraktivisme di luar kampus dan melakukan demonstrasi dan sebagainya? Kenapa tidak mereka juga sebahagian daripada budaya inovasi? Tapi saya rasa kalau saudara tadi sebut pada awal, iaitu bahawa peratusan yang betul-betul aktif, yang dianggap sebagai dalam konteks student activism ni mungkin tidak ramai, mungkin 10% ataupun mungkin 15% daripada jumlah populasi mahasiswa. Dan tapi mereka ialah the leaders, dia ada leaders yang dapat menarik ramai orang mengikuti bersama-sama mereka, dan mungkin suara ini kecil tapi dia very significant, amat signifikan, dan boleh merubah suasana politik negara. Ada juga pandangan pemerhati politik mengatakan peranan mahasiswa ini boleh dibentuk kalau betul gayanya, kalau kena tempatnya, boleh menjadi kataupun kuasa ketiga.
Kerana ura-ura ini sudah pun dilaungkan dan banyak perdebatan sudah berlaku di luar sana. Kita lihat bagaimana suara mahasiswa berada di hadapan. Dalam masa yang sama, bagaimana kita menjadi, kalau kita anggap mahasiswa sebagai suara ketiga, maka peranannya perlu lebih hebat. Bukan hanya menumpukan isu-isu remeh, seringkali kita orang kata pun menganggap begitu, tetapi sebenarnya apa yang dilakukan mahasiswa hebat sebenarnya. Isu-isu berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan ekonomi. Kalau contohnya aktiviti seperti bakti siswa dan juga derma siswa dan sebagainya, kembali kepada masyarakat sebagainya, mungkin boleh diubah ataupun diberi suntikan baru dalam konteks hari ini, kerana isunya sudah berubah, ekosistemnya sudah berubah, masyarakat pun lebih kataupun ke hadapan berbanding mungkin kita selalu skeptikal orang kampung tak savvy, orang kampung ketinggalan, tetapi sebenarnya mereka bukan hebat dari sudut pengetahuan dan sebagainya. Jadi saya nak dapatkan pandangan Prof. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Kita masih membicarakan aktivisme mahasiswa. Mungkin Prof sudah sampai masanya pelajar sendiri perlu mengambil peluang ini untuk mengaturkan program aktiviti mereka yang melangkaui apa yang kita lihat pada hari ini ataupun pada dekad-dekad lampau. Bakti siswanya yang pergi ke kampung, kembali kepada masyarakat setiap kali cuti semester yang panjang, lepas tu habis. Next semester batch ataupun intake lain pula datang. Jadi kampung lain pula terlibat. Jadi tak banyak impak kepada komuniti. Tapi hari ini dengan adanya peluang teknologi, dengan adanya internet ataupun dan juga orang kata pun partnership sharing bersama dengan pihak korporat dan juga badan-badan awam misalnya, boleh melangkaui sebenarnya daripada apa yang mereka sudah lakukan sekarang ini. Saya tertarik dengan satu pandangan tadi selepas saya membentangkan Ketah Kerja, bahawa CSR yang sentiasa ada universiti dalam zaman AUKU ialah CSR yang di-guide, yang didokong oleh pihak universiti sendiri dengan cara tata caranya sendiri, ada template dia sendiri. Mungkin benar, mungkin tidak benar, tapi saya rasa kalau pandangan saya di UIA lah, dulu saya sebagai timbalan rektor Haiwan Pelajar, kami memastikan bahawa pelajar tersebut apabila mereka melaksanakan CSR, mereka ada modul mereka sendiri dan apa kan kandungan modul itu sendiri, dan mereka mesti laksanakan. Kita kadang-kadang tak hantar pun penasihat ataupun supervisor di kalangan akademik, pegawai, sebab mereka boleh laksanakan sendiri. Biarkanlah. Itu adalah satu perkara untuk memberikan mereka ruang. Jadi kita bukan guided lah. Saya rasa kalau CSR itu one touch and go, misalnya one off, saya rasa dia tidak memberi kesan. Dia perlu ada kelestarian, sustainability. Maknanya ada satu jawatankuasa yang memantau sepanjang setiap program tersebut, dan di sini kita akan lihat perkembangannya. Dia dapat mendidik pelajar itu sendiri supaya lebih berdiri pada diri kaki mereka sendiri. Mereka dapat memikirkan apa yang patut, apa yang tidak patut. Mereka dapat mengembangkan ilmu mereka sendiri dari segi social engagement. Bagaimana engage dengan orang kampung, bagaimana engage dengan budak-budak sekolah. Itu penting sebab itu dapat membina pribadi pribadi yang baik untuk mereka menjadi leaders pada masa depan. Prof juga melihat dan Prof berkecimpung dengan pelajar. Mungkin sudah sampai masanya orang kata pun peranan pegawai-pegawai universiti, para akademik kita yang memainkan peranan berunding ataupun menjaga hal ehwal pelajar ini perlu lebih orang kata pun lepaslah pada mahasiswa untuk bergerak lebih bukan lebih bebas tetapi dengan cara mereka. Kerana hari ini kadang-kadang kita melihat pelbagai red tape, birokrasi yang agak ketat dikenakan kepada mahasiswa. Kena isi form tu, kena buat proposal sebulan ataupun setahun sebelum projek dan sebagainya. Jadi ini mungkin menjadi satu sekatan kepada mereka. Alah, susah sangat nak jadi pemimpin pelajar ni, pelbagai red tape, birokrasi. Mungkin yang dekat dengan pegawai diberi perhatian yang jauh pula. Mungkin macam itu. Jadi persepsi-persepsi begini mungkin boleh diruntuhkan supaya memberi kuasa kepada pelajar untuk menentukan program mereka. Mungkin pegawai hanya facilitate sebagai fasilitator saja, memantau dari jauh, okey yang ni betul, yang ni kurang, tak boleh menjadi penasihat. Mungkin begitu. Saya 3 tahun sebagai timbalan rektor Haiwan Pelajar.
saya memastikan bahawa pegawai saya bertindak demikian. Betul. Jangan terlalu mengongkong pelajar rigid, itu. Kita hanya memberi education atau memberi mereka nasihat tentang tata cara, misalnya bagaimana keuangan itu tak dikawal, bagaimana kita lebih responsibel, bertanggungjawab pada soal-soal keuangan, misalnya projek-projek mereka. Bagaimana kita berurusan dengan orang-orang yang lebih tinggi pangkatnya, dengan MP lah, dengan ahli Dewan Undangan Negeri lah, dengan pegawai daerah, bagaimana itu tata cara yang perlu diajar supaya mereka tahu caranya, supaya mereka beradab, beretika. Itu saja. Tapi yang lain itu modul dan sebagainya, bagaimana mereka melaksanakan, itu pulang kepada mereka. Itu selalu saya tekankan kepada pegawai-pegawai saya di ACP lah masa itu. Saya rasa itu amat penting. Sebab dalam konteks bahawa memberi peluang pada pelajar itu bertindak sendiri adalah amat penting untuk mereka dapat merasakan hasil kerja mereka sendiri. Ini merupakan satu kataupun pengorbanan ataupun penurunan kuasa di kalangan para akademik kita kepada pelajar itu sendiri. Jadi pengalaman Prof melihat, kerana kita lihat masih juga berlaku projek-projek sudah diluluskan last minute, terpaksa di cancel ataupun dibatalkan atas arahan-arahan pihak tertentu. Jadi ini mungkin membantutkan peluang pelajar untuk bergerak ke hadapan menjadi pemimpin yang hebat dan sebagainya kalau mereka gagal melaksanakan projek-projek yang diamanahkan. Saya melihat bahawa 2009, pindahan AUKU 2009 itu amat penting dalam soal memberi kuasa pada universiti, memberi autonomi kepada universiti, kepada Naib Chancellor, kepada majlis universiti untuk membuat keputusan yang apa yang terbaik untuk anak murid, anak didik mereka. Jadi maknanya dulu menteri mempunyai kuasa dan pindah kepada universiti. Maknanya universiti itu lebih banyak kuasa dan mereka perlu menentukan cara mereka sendiri dan merencanakan apakah masa depan mereka. Dan soal ini kalau mereka terlalu terikat dengan peraturan, mungkin kesannya begitu. Kalau mereka terlalu fleksibel, mungkin kesannya begitu. Jadi perlu ada keseimbangan di situ. Di sini kita tidak boleh nafikan bahawa ada kuasa-kuasa lain yang mempengaruhi, yang diktat pada universiti. Tapi kalau sebuah universiti itu, seorang Naib Chancellor itu dan majlis universiti itu teguh pada teguh pada pendirian bahawa tujuannya ialah untuk kebaikan pelajar dan juga kebaikan masyarakat secara keseluruhan, maka keputusan boleh dibuat dan mereka tidak akan terikat dengan tangan-tangan gaib ini. Prof, menuju ke hadapan kita menjelang PRU 13 dan sebagainya. Kalau kita bercakap awal tadi, mahasiswa boleh menjadi kuasa ketika dalam konteks politik negara yang begitu partisan sekali. Mungkin di sinilah peranan mahasiswa boleh meneutralkan atau memberi informasi yang lebih seimbang kepada pengundi, masyarakat di luar sana memilih pemimpin yang wajar mereka diwakili dan sebagainya. Jadi mungkin ini sebagai satu kataupun wadah baru pada gerakan aktivisme mahasiswa, kerana kebetulan pilihan raya tak berapa lama lagi dan dengan segala transformasi yang berlaku di depan mata mereka, mengapa tidak peluang ini digunakan sebaik mungkin, Prof? Skeptism tentang adakah third force dalam kuasa politik di negara kita. Sebab bukan satu isu yang remeh untuk untuk bergerak dalam dan bertanding dalam pilihan raya. Banyak benda boleh kena fikirkan. Tapi saya lihat bahawa pindahan 2012 AUKU Seksyen 15 memberi satu cabaran yang besar kepada universiti. Di samping pelajar itu akan di luar, akan aktif dengan political partinya sendiri ataupun parti mereka sendiri. Jadi tapi yang di dalam kampus, cabaran kepada universiti kerana di bawah akta, di bawah Seksyen 15, di dalam kampus masih tidak dibenarkan aktif dalam politik. Maknanya di dalam kampus pelajar tidak boleh berkempen politik dan tidak boleh bebas. Jadi di situ cabarannya ialah PRU 13, iaitu bagaimana universiti menangani isu tentang kempen politik masa PRU 13 nanti. Itu satu cabaran yang menarik. Dan saya rasa konsistensi itu penting. Setiap universiti kena mengambil tindakan yang konsisten. Jangan universiti ni kata ni tak boleh, universiti itu kata boleh. Jadi sini saya rasa mereka perlu duduk bersama. Vice Chancellor semua duduk timbalan, Naib Chancellor HEPA dan timbalan Rektor HEPA kena duduk bersama untuk menentukan apakah tindakan, apakah gerakan yang perlu dipastikan bahawa kampus itu bebas
politik selaras dengan pindaan Seksyen 15 2012. Okey, terima kasih kepada Profesor Dr. Ning Ahmad Kamal Ning Mahmud, Ketua Kluster Governance Perundangan dan juga Pengurusan Awam dan juga pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Kita boleh panggil lagi Prof, banyak perkara tentang aktivisme mahasiswa. Jika ada sebarang pandangan, hantarkan ke Facebook kami, ke Twitter kami dan ke email Israwani. InsyaAllah kita akan ajukan kepada Prof jika ada sebarang persoalan ataupun ingin berkongsi pandangan dan sebagainya. Terima kasih kepada Jabatan Peguam Negara, terima kasih kepada Razak School of Government dan juga terima kasih kepada ITBM atas masa ataupun peluang yang diberikan untuk kami merakamkan agenda Hawani khas di persidangan ini. Terima kasih, kita jumpa lagi.